Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, video kali ni agak berbeza dengan video-video yang sebelum ni ataupun post-post yang sebelum ni sebab sebab saya pagi tadi okey, pagi tadi saya ada masuk live daripada Tok Abah. Kalau siapa yang kenal lah. Tok Abah ni bukan atuk saya, bukan abah saya, tapi orang yang sangat saya kagumi, iaitu Dok Datuk Doktor Fadilah Kamsah. Itu. So saya macam terpanggil nak share kepada korang apa yang dia cuba ketengahkan. Sebab saya rasa benda ni sangat penting, sangat menarik, yang korang perlu tahu. So saya nak share lah. Sebab manfaat ni kalau kita tak share, dia tak pergi ke mana. So saya nak share kepada korang yang dekat luar sana lah. Okey, apa yang saya dapat daripada perkongsian Tok Abah ni pagi tadi. Okey, actually saya memang kalau setiap pagi memang saya akan kalau Tok Abah buat live, saya memang akan masuklah. Sebab apa? Sebab pagi-pagi ni bila kita dapat aura positif, seharian tu kita akan rasa macam cool je, macam apa di perjalanan hidup kita tu, satu hari tu macam sangat sangat positif. Tak ada nak rasa marah-marah, tak ada rasa nak naik angin. Sebab biasalah kita waktu PKP ni memang full time duduk dekat dalam rumah aje. So dengan anak-anak, dengan anak-anak, dengan perangai mereka memang sangat biasalah kita manusia memang tak lari daripada emosi yang negatif. Okey, sebab tu saya pagi-pagi akan cari live Tok Abah ni untuk untuk menaikkan aura positif. So daripada situ saya nak share lah apa yang diketengahkan oleh Tok Abah ni. Okey, pertama, hari pagi tadi dia ada perkongsian tentang karisma atau aura yang secara logikal, secara logik lah. Maksudnya bukan berkait dengan fakta apa, tak ada, tapi ni berkaitan dengan logikal, logik akal kita lah. Okey. Semput sikit nak cakap, rasa macam nervous pula, walaupun cakap dengan video seorang-seorang tapi macam nervous. Okey. Okey. Tak apa, kita cakap slow-slow je. Saya harap benda ni akan mendatangkan manfaat kepada korang yang mendengar lah. Okey, saya ni tak berapa tak berapa berilmu sangat. So kita kongsi ilmu yang kita dapat, kita kongsi sama-sama. Semoga ia menjadi panduan hidup kita bersama. Okey, pertama sekali, karisma ni tadi ialah macam aura ataupun kita punya daya tarikan diri kita kepada orang di sekeliling kita lah. Okey, apa yang Tok Abah tu ketengahkan, apa yang Tok Abah terangkan itu ialah orang yang saya ambil point daripada yang paling penting lah. Kita manusia ni jangan terlalu banyak komplain. Maksudnya kena bersyukur selalu. Sebab apa? Bila kita ni orang yang selalu komplain, Allah akan bagi kita sebab. Allah akan bagi kita sebab untuk kita sentiasa komplain lagi. Macam tu. Okey, jadilah seperti aura baby. Maksud saya, kita kalau contohnya apabila kita ada baby, kita berjumpa dengan baby atau kita berhadapan dengan baby, apa yang kita rasa? Itulah saya nak ketengahkan kat sini. Kita akan rasa hilang kita punya baby ni. Bila kita peluk, kita cium, dia macam sangat wangi. Dia akan datangkan dekat kita aura yang sangat positif. Sebab apa? Bila kita jumpa baby ni, kita tak ada benci dia, kita takkan tak suka dia. Kita akan sentiasa sayang baby tu. Kita akan rasa macam nak cium dia dengan wangi dia. Macam tu jugalah aura yang kita kena ada. Bagi orang lain merasa diri kita merasa
diri kita baik, diri kita sentiasa disenangi, macam tu lah. Okey, seterusnya solat berjemaah. Okey, solat berjemaah ni akan membuatkan kita merasakan mendapat aura positif. Okey, bila kita duduk dekat dengan orang yang baik-baik, okey, kita duduk bersama orang yang solat pastinya orang yang baik. Okey, bila kita duduk bersama orang yang baik ni, kita duduk rapat-rapat dengan dengan mereka, aura yang dia orang dapat tu, dia akan bergabung dengan kita punya aura dan akan mengeluarkan aura yang positif. Okey, macam tu. Okey, lepas tu macam mana nak dapatkan aura positif ni lagi? Dengan berzikir dan beruduk. Macam ni Tok Abah cakap. Okey, kalau hari-hari kita berzikir, hari-hari setiap masa kita berzikir, okey, lepas tu kita akan setiap 5 waktu kita akan beruduk, ataupun kita punya kita punya tubuh badan sentiasa dibasahi dengan uduk, dia akan melahirkan aura-aura positif tu tadi. Maksudnya karisma kita punya badan kita akan dikelilingi dengan aura yang positif. Okey, seterusnya okey, lagi satu. Okey, kalau korang dekat luar sana nak dapatkan aura positif, okey, sekarang ni kita duduk dekat dalam rumah, kita akan dikelilingi dengan magnet negatif. Contohnya handphone kita ada radiasi daripada, bila kita berdepan dengan radiasi elektronik, kita akan mendapat aura negatif. Okey, radiasi seperti handphone, contohnya televisyen, TV ataupun radio ataupun apalah yang berkaitan dengan elektronik, kita akan mendapat radiasi negatif. Okey, so ni tips. Okey, tips untuk korang nak dapatkan aura positif tu, pergi jalan dekat atas tanah. Ini yang Tok Abah pesan dan saya akan praktikkan sendiri dan korang pun pasti akan praktikkan juga, iaitu dengan berjalan di atas tanah. Kita kembali balik kepada fitrah, iaitu kita dijadikan daripada tanah. Jadinya bila kita nak kembalikan balik aura positif kita tu, kita berjalan di atas tanah. Jalan macam mana pun saya tak pasti, tapi pastinya kita kena jejak dekat tanah. Macam tu lah. Okey, seterusnya apa yang Tok Abah ketengahkan ialah langkah. Okey, langkah untuk berjaya. Okey, langkah untuk berjaya ataupun langkah untuk lebih sihat, untuk lebih aman kita punya hidup ni adalah dengan menerima kita punya kelemahan. Okey, menerima kelemahan, menerima kita pernah buat dosa. Maksudnya setiap manusia ni tak pernah lari dengan melakukan dosa. Setiap saat, setiap waktu kita akan melakukan dosa. Jadi kita perlu ambil kelemahan kita, dosa kita tu berubah menjadi yang lebih baik. Semestinya kita akan jadi orang yang lebih positif, orang yang lebih berjaya dan orang yang lebih sihat. Macam tu. Kita memang akan sentiasa sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir pun, kita akan sentiasa memperbaiki kelemahan kita. Macam tu lah. Okey, lepas tu kita ni apa yang kita lakukan, apa tindakan yang kita lakukan, apa yang orang nampak dengan kita, perasaan orang terhadap kita adalah lahir daripada amalan yang kita buat seharian. Macam tu. Okey. Okey, karisma ni dia ada mengikut kata Tok Abah, karisma ni dia ada 3 lapisan. 3 lapisan. Okey, lapisan yang pertama ialah aura fizikal. Aura fizikal ni contohnya aura fizikal ni maksudnya, okey, dia bukan contoh ni, maksudnya comelkan diri kita. Ini yang saya paling suka, iaitu mencantikkan diri kita, comelkan diri kita, bersihkan diri kita, smartkan diri kita, wangikan diri kita. So
Dengan cara apa? Dengan cara kita memakai pakaian yang kegemaran kita. Okey, contohnya kita tanya dekat seseorang, dia cakap, saya tanya dekat korang lah. Okey, contoh dekat seorang lah. Saya tanya, apa warna kegemaran kamu? So dia akan cakap warna purple. Itu kegemaran saya lah sebenarnya. Okey, kegemaran saya warna purple. Okey, dalam satu hari tu, okey, contoh apabila satu hari tu kita terpaksa memakai pakaian berwarna hitam ataupun kelabu atau color yang kita tidak suka, kita tak sukalah color tu. So pada hari itu kita akan nampak orang akan nampak kita punya aura negatif. Dia akan nampak kita, contohnya kalau kita pakai purple, so orang akan nampak kita ni macam ceria, cantik, comel macam tu kan. So bila orang kita pakai pakaian yang warna yang kita tidak suka, orang pun kita akan mengeluarkan aura negatif. Contohnya kita akan nampak kusam, kita akan nampak tak ada mood, kita akan nampak kita akan nampak macam tak sihat, macam tu lah. So itu korang kena praktikkan. Ini tips tau. Kalau nak rasa orang lebih suka dekat kita, kita kena pakai warna yang kita suka. So daripada kesukaan kita tu, dia akan keluarkan aura yang positif, iaitu aura aura fizikal. Okey, seterusnya yang kedua, lapisan yang kedua ialah aura emosi. Okey, okey, saya lupa nak cakap yang aura fizikal tadi. Saya nak bagi contoh apabila kita apabila kita tengah bersiap, kita tak semestinya bersiap lah. Kita kena sentiasa bercakap dekat cermin, kena berdoa. Kita kena berdoa macam macam anak-anak kita, adik-adik kita dulu, ataupun kita yang dulu-dulu masa kecil berdoa bila tengok dekat cermin, kita berdoa apa? Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Macam tu. Kita berdoa supaya Allah jadikan akhlak kita yang terbaik. Macam itulah. Kalau saya salah, minta maaf. So boleh betulkan. Macam tu. Bukan saya pun macam ingat lupa macam tu. Okey, seterusnya. Okey, contoh. Ini saya nak bagi contoh. Macam saya cakap tadi, contoh aura fizikal. Saya nak bagi contoh dua keadaan yang mana dua orang baby. Okey, satu orang dia punya keadaan dia keadaan dia dah mandi. Okey, dah mandi, dah bedak-bedak, dah wangi, pakai baju yang bersih, dengan baby yang dalam masa 12 jam tu dia tak tukar pun pampers dia, busuk. Busuk, dengan keadaan dia yang comot, dengan keadaan dia yang hingu-hingu semua. Yelah, dah lama kan, dalam masa 12 jam tu dia dah main, dia dah makan, dia dah pergi mana-mana. So kita akan rasa macam nak dukung baby yang mana. Macam itulah contoh aura fizikal. Pastinya kita nak ambil yang baby, kita nak peluk baby yang wangi, yang bersih dan yang comel tu tadi. Macam tu. Okey, seterusnya kedua iaitu aura emosi. Ini lapisan yang kedua, iaitu aura emosi. Okey, dekat sini aura emosi ni maksudnya bila hati kita bersih, dia akan menarik rezeki. Okey, itu key dia. Apabila hati bersih akan menarik rezeki. Maksudnya orang akan sayang dengan kita, kita akan jadi sihat. Lepas tu kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, jiran yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Lagi kita akan menarik kasih sayang makhluk lain. Contohnya macam kucing selalu datang kat kita kan, dia rasa macam dia macam nak baik dengan kita lah. Dia akan sayang dengan kita. Makhluk haiwan pun boleh datang dekat kita bila kita ada aura emosi tu tadi. Okey, seterusnya macam mana nak dapatkan aura emosi ni? Okey,
dengan cara kita kena sentiasa solat taubat setiap malam. Okey, solat taubat setiap malam. Lepas tu kena banyakkan istighfar, at least 100 kali satu hari. Lepas tu kena sembahyang solat tahajud, istikharah, dan benda-benda ni semua akan menghantarkan gelombang kasih sayang orang terhadap kita. Okey, insya-Allah lah kita sama-sama praktikkan. Okey, seterusnya yang ketiga ialah aura spiritual. Okey, aura spiritual ni datang daripada mana? Ini saya sangat sangat kagum lah. Bukan sangat kagum, sangat bermanfaat, yang memang dekat dalam Islam pun memang wajibkan benda ni, iaitu emori pula, aura spiritual. Okey, seperti iaitu menjaga solat fardu. Dekat dalam Islam pun memang kita diwajibkan untuk sembahyang fardu, iaitu as-solatu imaduddin. Okey, bila kita bagi contoh lah, kadang orang cakap orang tu tak solat tapi cantik je, kita tengok cantik je kan. Kita jangan kita jangan anggap macam tu, sebab mungkin cantik tu adalah pandangan korang yang tengok tu, tetapi tidak pada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita kena pasang niat. Nak dapatkan aura spiritual ni kena pasang niat. Maksudnya pasang niat kita nak berniaga ni kerana Allah, nak pergi kerja kerana Allah, nak buat apa sahaja adalah lillahi ta'ala, macam tu. So macam mana nak pasang niat kerana Allah ni? Maksudnya kita kena anggap semua kita yang buat tu sebagai ibadah kita. Ibadah kita untuk kita mengumpul pahala untuk ganjaran di akhirat kelak, macam tu. Okey, seterusnya saya nak itu adalah 3 lapisan aura, iaitu ataupun karisma secara logikal. Maksudnya bukan teori, bukan fakta, tapi secara logik, akal. Macam itulah. Okey, seterusnya saya nak cakap perkara yang boleh menghapuskan karisma ni tadi. Karisma. So macam mana karisma kita, aura-aura kita ni boleh terhampus. Okey, yang pertama iaitu sakit. Okey, bila kita memang tahu kita manusia memang tak lari daripada sakit, memang tak lari daripada apa pun, sebab kita adalah manusia yang sentiasa lemah, yang tidak boleh lari daripada daripada sakit lah maksudnya. Okey, apabila kita sakit, Allah akan tarik cahaya daripada kita punya muka. Okey, bila Allah tarik cahaya daripada muka kita akan jadi macam pucat, macam tak sihat lah, pucat, kusam, macam tu. So apabila kita sakit, Allah juga akan tarik seri wajah kita, dan juga jangan lupa apabila kita sakit, Allah pun akan tarik kita punya dosa. So kalau kita sakit ni jangan mengeluh, okey, sebab Allah sebenarnya nak tarik kita punya dosa, nak kurangkan kita punya dosa. So kita kena bersyukur. Okey, seterusnya macam penat pula ya. Okey, seterusnya okey, dia punya point dia, wajah tu adalah cerminan hati. Maksudnya orang yang hati dia kotor, dia akan mengeluarkan aura ataupun karisma ni tadi, aura positif ni tadi. So bila hati kita kotor, maka amalan-amalan negatif akan datang. Maksudnya orang akan nampak kita macam rasa tak senang hati, rasa benci, sebab kita punya hati kotor. Minta maaf cakap, kita kena, saya sendiri muhasabah diri,
kita memang tak sempurna. So bila kita tak sempurna, kita kena muhasabah diri, sentiasa muhasabah diri, sentiasa memaafkan orang lain. Sebab apa, kita punya hati ni kadang terlalu lemah. Sikit-sikit nak marah dengan orang, sikit-sikit nak benci dengan orang. So kita kena selalu, sebab tu kita kena selalu beristighfar. Okey, seterusnya perkara yang boleh menghapuskan karisma ni tadi, karisma pula. Penampilan kurang anggun. Bila kita penampilan kurang anggun, kurang comel, kurang cantik, so dia akan menghapuskanlah karisma tu tadi. Apa susah lah nak sebut karisma ni. Okey, lepas tu contoh dia macam selekeh. Contohnya selekeh.